Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. Segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama meneruskan lagi pengajian kita, sambungan kepada kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau tak silap di muka surat 107 tu. Nombor 14 nombor 14 di muka surat 107. Masih lagi menyambung kepada perkara yang berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asas ataupun dasar yang ke-14, mengiktikadkan bahawa zat Allah Subhanahu wa taala dan asma-Nya, yakni nama-namanya, dan juga sifat-sifatnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dikurangi, ditambah, ditukar, diganti, dinafikan dan diingkari. Semuanya tak boleh. Kerana zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang qadim tidak bersamaan dengan sifat makhluk yang huduth, yakni yang baru. Jadi bermakna apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikurangi. Kalau macam tu lah, tak boleh nak kurangkan. Tidak boleh juga ditambah. Maknanya nama-nama ataupun sifat-sifat yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis kita sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pun tak boleh. Nama pun tak boleh, dia tauqifiyah. Yang tak boleh kita reka-reka nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditukar, digantikan dengan yang lain pun tak boleh, dinafikan pun tak boleh. Kita nafikan, kita kata ni tak ada, ni bukan begini ni, padahal dengan jelas disebutkan dalam Al-Quran. Itu tak boleh. Dan diingkari, kita ingkarkan, ini tak ada ni, kita kata bukan ni dan sebagainya. Perkara ini tidak boleh. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un, tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya, ya Allah Subhanahu wa taala.
dari segi zat Allah Ta'ala, sifatnya dan pentadbirannya. Al-Wasiti telah mentafsirkan firman Allah Ta'ala ini. Al-Imam Al-Wasiti, nama ulama Al-Mufassir, telah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi syai' ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi, salah satu daripada kitab tafsir yang masyhur, Al-Jami' li Ahkamil Quran, nama penuh dia, tapi lebih dikenali dengan tafsir Al-Qurtubi. Salah satu daripada tafsir yang besar. Banyak tafsir besar dalam Islam ni, tafsir Qurtubi, tafsir Ibn Kathir, tafsir At-Tabari, dan ini salah satu daripada kitab tafsir. Qurtubi ini bahasa asarnya Qurtubah. Dia berasal daripada Al-Qurtubah. Maka dia digelar dengan Qurtubi kerana dia berasal daripada Qurtubah. Qurtubah ni bahasa Arab, dengan bahasa Inggerisnya Cordova. Maka dia berasal daripada Cordova. Cordova ni di Spanyol. Rupa-rupanya tuan-tuan semua, Spanyol telah melahirkan satu tamadun Islam yang cukup canggih, dan ramai ulama-ulama lahir daripada Cordova, antaranya Ibn Rushd, dan ramai lagi ulama-ulama yang muncul di Cordova, dan yang antaranya inilah Al-Imam Al-Qurtubi. Dan tafsir Al-Qurtubi ini tafsir yang menekankan tentang hukum hakam, yang berkaitan dengan hukum hakam. Tafsir ini tuan-tuan semua banyak. Ada tafsir yang dia tekankan ilmu akidah, contoh tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir Imam Fakhrul Razi. Ada tafsir yang menekankan ilmu fiqh, tafsir Qurtubi. Ada tafsir yang menekankan dengan hadis, tafsir Ibn Kathir dan sebagainya. Jadi salah satu pada kitab tafsir ini, Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan ketika menafsirkan ayat laisa kamitslihi syai'un, kata Imam Qurtubi, laisa kadzatihi dzatun wala kasmihi ismun wala kafi'lihi fi'lun wala kasifatihi sifatun illa min jihati muwafaqatil lafzi wa jallatiz zatul qadimatu an yakuna laha sifatun hadisatun kama istahala an yakuna lidzatil muhdasati sifatun qadimatun. Wa hadha kulluhu madhhabu ahli al-haqq was sunnati wal jamaah. Tidak ada seperti zat Allah Subhanahu wa taala suatu zat. Maknanya tidak ada satu zat. Zat ni, kalau kita manusia, zat badan lah, diri. Tidak ada satu diri makhluk pun yang sama dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata sama zat manusia ataupun zat makhluk yang lain dengan Allah Subhanahu wa taala, maka rosak akidah kita. Ini tuan-tuan semua kena faham ilmu akidah. Baik. Begitu juga tidak ada seperti nama Allah Subhanahu wa taala suatu nama, dan tidak ada seperti perbuatan Allah taala sesuatu perbuatan, dan tidak ada seperti sifat Allah suatu sifat kecuali bersamaan sebutan saja. Sebut tu namanya sama bunyinya, tetapi hakikatnya tak sama. Sebagai contoh tuan-tuan semua, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim. Rauf rahim. Rauf rahim ni tuan-tuan semua, dia nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Taala namakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul daripada kalangan kamu. Antara sifat ni ialah raufur rahim, mengasih dan penyayang. Nabi ini seorang yang penyayang, seorang yang kasihan belas,
seorang yang penuh rahmat dan kasih sayang. Ini Nabi SAW. Namanya Allah Ta'ala pun ada juga nama Ar-Rauf, Ar-Rahim. Nabi pun Allah Ta'ala namakan dia juga dengan Rauf dan Rahim. Jadi tuan-tuan semua, walaupun namanya sama bunyinya, Allah Ta'ala Ar-Rauf, Nabi pun diberikan nama oleh Allah Ta'ala dengan Rauf, Allah Ta'ala pun nama Ar-Rahim, Nabi pun diberi nama oleh Allah Ta'ala dengan Rahim, tetapi pada hakikatnya tak sama, sebut je sama. Tuan-tuan semua, Nabi ni Rauf, Rauf tu penyayang, Rahim rahmat, ke-19. Tak, tuan-tuan semua, Nabi SAW tu sifat dia. Kalau kita ni nak tiru Nabi, tuan-tuan semua, kena tirulah sifat dia. Ke-19, penyayang. Ni tak, tuan-tuan semua, kata nak tiru Nabi, nak ikut Nabi, memuji hari kelahiran Nabi, sambut Maulidur Rasul. Okeylah, baguslah sambut Maulidur Rasul tu. Tak, saya tak tentang sambutan Maulidur Rasul, pasal saya bukan Wahabi, tuan-tuan semua. Tetapi tuan-tuan semua, sambut-sambut Maulidur Rasul, tapi akhlak Nabi SAW kita tak tiru. Itu kurang manfaatnya. Bukan kata tak ada manfaat langsung, kurang manfaatnya. Sambut Maulidur Rasul tapi tak tiru Nabi. Nabi sayang kat bini, tuan-tuan semua, kat isteri dia, tak pernah pukul-pukul. Kita sepak terajang bini, lempang-lempang bini. Lepas tu sambut anniversary setahun sekali. Hari anniversary itu dia bagi hadiah berkamai besar lagi. Inilah hari hadiah sepenuh hari ulang tahun perkahwinan kita. Dia pun bagilah dia. Sayang satu hari tu je lah. Besok dia lempang sepak terajang. Itu ajaran orang putih. Kita orang Islam tak. Setiap hari kita ikut sunnah Nabi SAW. Ada penyayang kepada siapa saja. Siapa saja yang ada di muka bumi ini kita sayang. Bukan kita kata kita ni jenis ganas, kasar dan sebagainya. Itu sifat Nabi SAW. Baik, walaupun namanya sama, nama Nabi, ya Allah Ta'ala sendiri namakan Nabi dengan Rauf Rahim, tetapi hakikatnya tidak sama. Pasal itu dia kata bersamaan sebutannya sahaja. Dan Maha Suci Zat Allah yang Qadim, ada baginya sifat baharu. Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Qadim, ada baginya sifat yang baharu. Baharu ni apa? Sifat makhluk. Ada pada Allah Ta'ala sifat makhluk, mustahil. Seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala berpindah. Saya selalu sebut Allah Ta'ala berpindah. Berpindah itu sifat makhluk. Allah Ta'ala mustahil berpindah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu ialah Qadim, dia tak bersifat dengan makhluk. Bila kita faham berpindah itu sifat makhluk, mustahil Allah Ta'ala berpindah. Maka mustahil jugalah kalau kita kata Allah Ta'ala duduk di atas arash. Kerana apa tuan-tuan semua? Kerana Allah Ta'ala dah ada, arash tak ada lagi. Allah Ta'ala dah ada, arash belum ada lagi. Arash itu siapa buat? Allah Ta'ala yang buat. Makhluk Allah Ta'ala. Maka kalau Allah Ta'ala buat arash, kemudian sebelum daripada ada arash, Allah Ta'ala tak duduk atas arash, tiba-tiba buat arash, Allah Ta'ala pergi duduk atas arash, maka duduk atas arash lah. Maka berpindah daripada tak duduk atas arash kepada duduk atas arash. Berpindah itu sifat makhluk. Sebab itu tuan-tuan semua, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala duduk di atas arash. Dia bukan duduk di atas arash. Itu telah dijelaskan oleh ahli sunnah wal jamaah. Jangan kata Allah Ta'ala duduk atas arash. Tak tepat gitu. Kalau nak kata pun bacalah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itu pembahasan yang kita telah bahaskan dahulu. Jadi tak payah kita ulang balik. Baik. Sebagaimana mustahil ada bagi zat makhluk yang baharu, ada sifat Allah Ta'ala sebagaimana mustahil ada bagi zat
makhluk yang baru ada sifat Allah yang qadim. Begitu juga sebaliknya, mustahil makhluk kita yang baru ini bersifat dengan sifat Allah Ta'ala yang qadim. Mustahil yang baru ini, makhluk ini bersifat dengan sifat ketuhanan. Mustahil manusia ini menjadi Tuhan. Mana boleh tiba-tiba datang mengaku jadi Tuhan. Sayalah Tuhan, Tuhan Harun. Tuhan macam mana boleh kena stroke? Kalau Tuhan tak boleh kena stroke lah, tak kena sakit, demam panas dan sebagainya, mengaku jadi Tuhan, tuan-tuan semua. Musailamatul Kadzdzab, bila Nabi SAW wafat, paling hebat dia mengaku pun jadi Nabi. Tu Musailamatul Kadzdzab, dia mengaku jadi Nabi. Tapi datang orang Melayu, ada yang sampai jadi mengaku jadi Tuhan. Itu kelebihan Melayu. Malaysia boleh berlaku. Musailamatul Kadzdzab, tuan-tuan semua, fitnah yang berlaku selepas daripada kewafatan Nabi. Tuan-tuan tahu tak siapa yang bunuh Musailamatul Kadzdzab? Yang bunuh Musailamatul Kadzdzab ni Wahsy. Siapa Wahsy, tuan-tuan semua? Wahsy ni orang yang bunuh Hamzah. Hamzah tu siapa? Bapa saudara Nabi SAW. Bila dia bertaubat, tuan-tuan semua, di hadapan Nabi SAW, Nabi kata, insya-Allah Allah Ta'ala terima taubat kamu, wahai Wahsy. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat kau. Tetapi Wahsy, kau keluarlah pada Madinah ni, aku tak boleh tengok muka kau jadi sedih, pasal teringat kepada bapa saudara tu yang dibunuh oleh Wahsy. Maka bila berlaku peperangan, tuan-tuan semua, di antara puak Musailamatul Kadzdzab dengan tentera yang dihantar oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka orang yang bunuh Musailamatul Kadzdzab itu ialah Wahsy. Wahsy yang bunuh Hamzah dulu. Kata Wahsy, qataltu fil jahiliyah khairan nas wa qataltu fil islami syarran nas. Aku telah bunuh di masa aku jahiliyah dulu sebaik-baik manusia. Antara manusia yang baik iaitu Hamzah, bapa saudara Nabi SAW. Wa qataltu fil Islam, dan aku telah bunuh semasa aku beragama Islam ini syarran nas, sejahat-jahat manusia, iaitu Musailamatul Kadzdzab, Al-Kadzdzab yang banyak berdusta. Jadi tuan-tuan semua itu. Jadi balik pada sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mustahil, manusia juga ataupun makhluk yang lain mustahil bersifat dengan sifat ketuhanan. Tak ada, mustahil. Kesemuanya ini adalah mengikut i'tiqad ahlul haq dan ahli sunnah wal jamaah. Inilah akidah yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah, ahlul haq. Mereka mempercayai, kita ahli sunnah wal jamaah ni kita berpegang dan kita percaya bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mustahil bersifat dengan sifat makhluk, dan tidak ada makhluk yang bersifat dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Qutb telah menafsirkan firman Allah Ta'ala di dalam tafsir Fi Zilalil Quran, wal fitratu tu'minu bihadha badahatun fa khaliqul asya'i la tumathiluhu hadhihi al asya' allati hiya min khalqih. Kejadian sesuatu perkara itu dapat diketahui dengan perasaan atau pengetahuan batin. Maknanya kejadian sesuatu perkara ini bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan dan tidak bersifat dengan sifat makhluk, dan tidak ada makhluk yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Ini diketahui dengan perasaan fitrah. Maknanya kalau fitrah manusia, perasaan semula jadi manusia pun manusia tahu. Mana mungkin makhluk manusia ataupun makhluk yang lain, makhluk ciptaan Allah Ta'ala, tiba-tiba bersifat dengan sifat ketuhanan.
Cuma kadang-kadang orang-orang yang ditutup oleh mata hati, tutup mata hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka tak akan nampak perkara-perkara seperti ini. Kerana itu tuan-tuan semua, ada juga orang yang percaya bahawasanya Nabi Isa itu anak Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa anak Allah. Dikatanya Nabi Isa anak Allah. Allah Taala nafikan lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala ni tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang beranak dan diperanakkan ni manusia, kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia bukan jenis beranak dan bukan jenis diperanakkan. Nabi Isa tu bukan. Dan ada yang kata Maryam itu isteri pada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka antara itulah sebabnya tuan-tuan semua, satu-satunya nama perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran, satu nama je dalam perempuan, iaitu Maryam. Tuan-tuan buka lah dalam Quran, nama dengan jelas perempuan, seorang tu je, Maryam. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut nama Maryam jelas dalam Al-Quran? Kerana tuan-tuan semua, menjadi adat orang-orang Arab, mereka tidak akan sebut nama isteri mereka dengan jelas. Kita orang Melayu pun begitu. Kita tak sebut nama bini kita. Biasa kita panggil orang rumah saya, isteri saya, zaujah saya. Zaujah tu bahasa Arab. Baguslah bercakap bahasa Arab. Tak, zaujah. Tapi jangan silap pula. Ada sekawan tu dia hantar mesej, saya keluar dengan zaujah saya. Member dia pula balas mesej, zaujah tu anak hantar yang nombor berapa? Dia ingat nama anak dia zaujah. Zaujah tu bini lah kan. Contoh semua bahasa Arab kan, sekarang orang nak bercakap bahasa Arab, baguslah. Tapi jangan terbalik pula. Kadang-kadang dia tak erti tukar kata ganti nama. Kita tanya dia, hantar nak pergi mana? Dia jawab, hantar nak pergi pasar. Kita tanya dia, hantar nak pergi mana? Dia jawab, hantar nak pergi pasar. Macam mana jawab gitu? Dia ingat nama ganti dia aku hantar tu. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan semua, dalam Al-Quran disebutkan nama Maryam seorang je. Kerana orang Arab dia tak akan sebut nama isteri dia. Biasanya dia akan sebut nama isteri dengan kunyah, dengan tu mak siapa? Ummu Salman, ummu kan, Ummu Syifa, Ummu Abdurrahman dan sebagainya. Dia tak sebut nama dengan jelas. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut nama Maryam jelas dalam Al-Quran, antara hikmahnya nak bagi tahu pada orang Arab bahawasanya kalaulah Maryam tu isteri Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala tak akan sebut nama dalam Quran. Itu hikmah, seorang tu je disebut dalam Quran nama dia, nama perempuan. Baik, beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah bermakna beriman dengan rububiyahnya. Rububiyah ni adalah Allah Ta'ala yang menciptakan semua makhluk. Pasal itu tuan-tuan semua, kita tak boleh kata Tokong itu Tuhan Hindu, pasal dia bukan Tuhan Hindu. Tokong batu cave tu Tuhan Hindu? Bukan. Tuhan apa? Tokong. Tokong tu batu, dia bukan Tuhan. Tuhan Hindu tu siapa? Tuhan Hindu Allah Ta'ala lah. Tuhan Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan kita duk baca selalu, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Alam tu Hindu, Cina semua masuklah. Maka Tuhan bagi sekalian alam, Hindu ke, Cina ke, Melayu ke, Arab ke, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jangan sabitkan bagi Tokong itu Tuhan, dia bukan Tuhan. Karena bila kata Tuhan tu rububiyah, uluhiyah, menciptakan dan disembah, kan? Itu salah. Rosak. Kadang-kadang boleh membawa pada rosak akidah. Kerana kita dah sabitkan ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul nak kata apa? Tokong je lah.
tokong sembahan Hindu. Begitu. Jangan kata Tuhan. Baik. Beriman dengan uluhiyahnya dan beriman dengan asma dan sifat-sifatnya. Jadi bila kita kata beriman dengan Allah, adanya iman terhadap rububiyah, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sekalian alam ini, itu dipanggil rububiyah. Dan uluhiyah, uluhiyah itu mana? Tuhan yang layak disembah. Allah Subhanahu wa taala saja yang diibadatkan dan yang disembahkan, tidak ada Tuhan yang lain yang disembah. Rububiyah, Tuhan yang menciptakan sekalian alam, pencipta, Rabb tu pencipta. Uluhiyah yang disembah. Maka rububiyah dan uluhiyah kena sekali. Tuhan yang menciptakan alam dan dia juga yang disembah. Kemudian kita kena beriman juga dengan asma dan sifat-sifatnya, nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nama-nama Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada asma'ul husna, berdoalah menggunakan al-asma'ul husna. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman faman ahsaha, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah faman ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa ahsaha, menghafalnya, dakhalal jannah, masuk syurga. Orang kata, oh senang lah masuk syurga, hafal asma'ul husna aja. Senang apa tuan-tuan semua? Cuba angkat tangan, berapa orang hafal? Boleh angkat tangan tak? Siapa buat hafal asma'ul husna sini? Tak ada angkat boleh. Maknanya payah nak masuk syurga. Ingat senang ke nak masuk syurga? Asma'ul husna bunyi senang. Hafal asma'ul husna boleh masuk syurga lah. Berapa orang hafal? Dalam satu masjid berapa orang hafal? Macam kita kata, Nabi SAW kata, siapa ambil wuduk dan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal muntatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin, Allah Ta'ala akan bukakan pintu syurga yang 8, dia akan boleh masuk pintu syurga yang mana dia nak. Baca doa tu, kita kata senangnya masuk syurga. Yalah senang. Berapa orang yang baca doa tu? Ramai orang tak baca pun. Sudah ambil wuduk, elok sapu-sapu sembahyang tu. Pasal senang dan payah itu bergantung kepada apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Ada hafal asma'ul husna tu tuan-tuan semua. Daripada duk hafal lagu negaraku, baik hafal asma'ul husna. Ada kat faedah. Jadi asma'ul husna, nama Allah Subhanahu Wa Taala ada 99 yang disebutkan dalam hadis, tapi sebenarnya nama Allah Ta'ala ni banyak lagi nama-nama lain. Cuma yang tu saja kalau kita hafal dapat masuk syurga. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala ni banyak. Jangan kata sifat Allah Ta'ala itu 20 saja. Habis itu yang 20 itu yang wajib ditahu satu-satu. 20 tu wajib tahu satu-satu. Kalau dengan bahasa Arab dia panggil bit tafsil, wajib tahu secara tafsil. Wujud, qidam, baqa itu yang disebut dalam kitab akidah, itu wajib tahu secara tafsil satu-satu. Yang ijmalnya banyak kita tak tahu. Ijmal istilah dia, umum. Mana semua sifat kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan semua sifat kesempurnaan. Jadi tuan-tuan semua, jangan kita kata sifat Allah Ta'ala 20 tu ya. Jadi membawa kepada orang duk condemn belajar sifat 20. Tuan-tuan jangan condemn belajar sifat 20. Dia orang condemn pasal apa? Dia kata Allah Ta'ala ada 20 sifat je. Mana boleh gitu? Sikit sifat Allah Ta'ala. Siapa kata? Tak pernah pun ada ulama kata Allah Ta'ala ada 20 sifat saja. Cuma yang 20 sifat itu yang wajib kita tahu sahaja. Yang wajib kita tahu. Yang tak wajib tahu secara umum tu banyak melambuk. Kita tak tahu. Kerana semua sifat kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman dengan rububiyah Allah ialah mempercayai
bahawa kewujudan Allah Ta'ala adalah mentadbirkan semua benda dan perkara yang ada di alam ini. Tiada wujud mentadbir yang lain untuk mentadbir alam ini selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Itu bila kita beriman dengan rububiyah, kita yakin semua benda yang berlaku di alam ini adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik nikmat atau azab, baik susah atau senang, baik yang kita nak ataupun yang kita tak nak, baik yang kita suka ataupun yang kita benci, semuanya berlaku dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dikatakan beriman dengan qada dan qadar. Jadi kalau ada berlaku benda yang buruk, tuan-tuan semua, janganlah kita rasa Allah susah hati dan sebagainya. Ingat, benda ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita sakit, tuan-tuan semua, kita sakit, sabar. Ingat yang bagi sakit itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ni tak sakit, Allah sakitlah, apalah Allah Ta'ala bagi sakit. Tak bagi ke orang lain sakit, bagi ke aku. Oh, tak kena cakap begitu. Kalau orang yang faham rububiyah ni, tuan-tuan semua, kalau dia sakit, apa dia cakap? Alhamdulillah lah, sakit lama dah Allah Ta'ala bagi sihat. Sihat lama dah. Sakit ni baru sekejap je. Dah berpuluh-puluh tahun dah sihat ni. Hujung-hujung usia dah baru sakit. Alhamdulillah lah. Ini dia komen Allah Subhanahu Taala, ya Allah, kenapa bagi aku sakit? Oh, tak kena tu. Itu panggil tak faham rububiyah. Rububiyah yang mentadbirkan alam ini ialah Allah Subhanahu wa Taala. Kalau Allah Taala bagi nikmat pun alhamdulillah juga. Bagi kesusahan pun tengok siapa yang bagi, alhamdulillah juga. Pasal kadang-kadang kita tak tahu, mungkin nampak bentuk dia tu, nampaknya macam azab, macam bala, tetapi mungkin dia ada nikmat di sebaliknya. Macam cerita dulu tuan-tuan semua, seorang raja ni dia nak masuk ke dapur, dia nak masuk sangat ke dapur. Jadi menteri dah kata dah, jangan masuk tuanku, dapur ni banyak barang-barang tajam, tak payah masuk lah, tak payah masak apa semua. Dia nak masak kat dapur. Raja nak masak, dia macam-macam PA ni. Jadi dia masak-masak, sekali terpotong tangan, potong tangan dia, kudung tangan. Dia pun dah marah kat menteri pula. Dia kata, menteri tak nasihatkan aku, suruh jangan bagi masuk dapur. Padahal menteri dah nasihat dah, jangan bagi masuk dapur. Jadi terpotong langsung tangan dia. Jadi dia penjarakan menteri dia, masuk dalam penjara. Duduk tak berapa lama, dia pergi memburu dalam hutan. Bila pergi memburu, semua sesak masuk satu kampung. Kampung tu jenis makan orang, dia kanibal punya. Jadi kampung makan orang. Jadi tuan-tuan semua ditangkap raja tu. Bila dah ditangkap raja tuan-tuan semua, nak dimakan, dia cek tengok, pasal orang kampung tu dia makan orang yang sifatnya sempurna. Macam nak sembelih binatang korban, tengoklah, kalau ada cacat di sikit tak boleh sembelih. Jadi dia cek tengok, kudung jari. Oh, tak boleh buat makan dia tu, cacat. Maka dia lepas raja tu, tuan-tuan semua, tak jadi kena makan. Jadi tengok situ tuan-tuan, hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah Allah Ta'ala, menteri tadi pun duduk dalam penjara selamat. Kalau dia tak dipenjarakan, dia akan ikut raja tadi. Bila dia ikut raja tuan-tuan semua, dia pun akan dibunuh sama. Mungkin raja selamat, dia lah kena bunuh kot. Jadi dua-dua selamat, raja selamat, menteri pun selamat. Pasal tu kita kena tengok tuan-tuan semua, mungkin ada hikmah di sebalik. Kita tak tahu tuan-tuan semua. Tak, kita tak tahu. Banyak tuan-tuan semua, kita benda yang kita berlaku dalam dunia ni, kita tak tahu banyak hikmah dia yang di sebaliknya, yang di belakang. Itu tuan-tuan, pasal tu kita kena redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis rububiyah, beriman dengan uluhiyah Allah Ta'ala pula,
ialah mempercayai bahawa kewujudan Allah Ta'ala ialah supaya manusia itu menyembahnya. Jadi uluhiyah ialah kita sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja, jangan sembah yang lain. Maka kita tak boleh sembah yang lain. Ada orang duk sembah tokong, itu orang kafir. Duk sembah-sembahan lain. Ataupun ada juga di kalangan orang Islam yang kepercayaan dia karut, pergi sembah kubur, keramat dan sebagainya. Ini kepercayaan yang karut. Tak boleh pergi sembah kubur. Dan dialah yang berhak disembah, dan tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Ta'ala juga, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Itu beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal itu tuan-tuan semua, kita kena ibadat dan yakin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Karena itu Nabi SAW melarang kita pakai tangkal. Tangkal, apa jenis tangkal pun Nabi larang pakai. Tiwalah tu tangkal yang biasa dipakai oleh perempuan supaya isteri dia sayang, supaya suami dia sayang kepada dia. Itu pun dilarang oleh Nabi SAW. Kerana apa? Kerana pemakaian benda-benda yang begini dah menghilangkan penyerahan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita ibadatkan itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba kita duk pakai itu, kita percaya kepada benda lain. Ini banyak dalam masyarakat Melayu tuan-tuan semua, pakai tangkal, percaya pada tangkal, percaya pada tangkal ini boleh kebal, tangkal itu boleh menyelamatkan, percaya kepada pelaris. Malam kemarin saya kuliah di Gombak sana, ada soalan orang tanya, betul ke gantung gambar Sultan Kedah? Sultan bukan Kedah yang sekarang, Sultan Kedah yang dulu pakai mahkota tu, Sultan apa nama dia, Badli Shah ke apa, boleh melariskan kedai tu. Orang buat sebagai pelaris, gantung dalam kedai. Saya pun tak pernah dengar, ini kali pertama dengar. Orang tanya soalan, apa pasal, apa kaitan gantung gambar Sultan Badli Shah dengan pelaris? Tak tahulah. Pelik betul lah. Tak? Nak pelaris, kalau kedai makan masak sedap, datang orang. Kalau masak pun tak sedap, pasang pelaris 16 penjuru pun orang tak datang. Pasal kalau kedai makan nak nanti sedap je. Doa semua dah ada dalam Quran tu semua. Bacalah doa-doa Nabi SAW. Digantung gambar tu nak buat apa? Tak? Gantung ayat Quran boleh tahan sikit. Boleh tahan sikit. Tapi banyak yang gantung ayat Quran, dia pun tak baca ayat tu. Ni ayat apa ni? Entahlah, saya pun tak reti baca. Tak, dia dah gantung saja. Baca tidak. Tapi okey juga lah sekurang-kurangnya ayat Quran. Ni gambar orang. Ni tuan-tuan semua. Pasal itu kita kena letakkan keyakinan 100% pada Allah Ta'ala. Uluhiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh ibadat pada orang lain. Dilarang kita puja kubur, dilarang kita puja pantai. Dulu-dulu tuan-tuan semua takut pada hantu pantai, dilakukan ibadat semah pantai. Semah pantai ni apa benda tuan-tuan semua? Bila sampai satu musim tuan-tuan semua, orang takut nak pergi ke laut, takut diganggu jin hantu laut, maka disembelihkan kerbau balau. Kerbau balau, kepala tu dianyut ke laut, badan dia orang ramai makan. Kerbau balau dia anyut ke laut supaya apa? Supaya hantu ataupun jin laut ni tak kacau tu. Ini satu bentuk kesyirikan ataupun khurafat yang dilakukan dalam masyarakat Melayu kita. Ancak dan sebagainya, banyaklah tuan-tuan semua benda-benda yang sebegini. Jadi tuan-tuan semua, itulah kena uluhiyah itu, peribadatan hanya penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepercayaan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan percaya kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian beriman dengan asma Allah dan sifat-sifatnya ialah mempercayai bahawa kewujudan Allah Ta'ala adalah mempunyai nama-nama yang agung, asma al-jalal,
dan mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, sifat al-kamal, dan maha suci Allah Ta'ala daripada sifat-sifat kekurangan asma Allah dan sifat-sifatnya. Antara sifat-sifat kekurangan, kita menisbahkan sifat makhluk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sifat-sifat makhluk. Kita menisbahkan perkara-perkara yang tidak layak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala turun, turun daripada langit, turun ke bumi. Itu kan turun, itu sifat makhluk. Azan, azan sekejap. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sifat-sifat kekurangan, yakni asma Allah dan sifat-sifatnya. Maha suci Allah Ta'ala daripada ada kekurangan pada asma, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang lain. Oleh yang demikian, tidak dikira beriman seseorang hamba itu kepada kewujudan Allah, sehingga mereka mengiktikadkan dengan iktikad yang jazam bahawa Allah Ta'ala adalah pentadbir yang hakiki di alam ini, dan Tuhan yang berhak disembah, dan yang mempunyai nama-nama yang Al-Jalal dan sifat yang kamal. Al-Jalal yakni agung, Al-Kamal yang sempurna. Kewujudan Allah Ta'ala bukanlah sebagaimana kewujudan alam yang hudus, yakni alam yang baru yang menerima perubahan. Alam ini berubah. Kalau alam selain pada Allah Ta'ala, dia berubah. Allah Ta'ala tidak berubah. Alam ini berubah. Kita ni sebahagian daripada alam. Kita ni alam lah. Kita ni kan berubah. Dulu kecil, kemudian besar, kemudian tua, kemudian mati. Sistem alam ni pun berubah. Kemajuan alam ni pun berubah. Dulu tak ada telefon, kemudian ada telefon. Lepas ada telefon, ada handphone. Handphone masa tu besar, kemudian kecil, kemudian kecil, kemudian balik besar balik. Kan? Itu maksudnya alam ni berubah. Adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak pernah berubah. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak kata dulu lain, sekarang lain pula. Tak. Tidak ada perubahan. Jadi benda yang baru itu ada perubahan. Dan yang menerima perubahan, benda yang baru menerima perubahan, permulaan dan kesudahan. Kita ada permulaan dan ada kesudahan. Ada penamat, ada permulaan dan ada penamat. Permulaan kita bila kita keluar daripada perut mak kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang mengeluarkan kamu daripada perut mak kamu. La ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa. Inilah permulaan kita. Dan ada kesudahannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasai mati. Ada sudah, ada awal, ada kesudahan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala huwal awwalu wal akhir. Dialah yang mula-mula dan dialah yang akhir. Mana Allah Ta'ala tak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Kita ada mula dan ada akhir. Mati kita akhirlah nisbah pada tubuh badan kita. Hancurlah badan kita. Tetapi roh kita tidak ada akhir sebenarnya. Roh kita walaupun kita mati, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak hancurkan roh. Roh akan diletakkan di satu tempat. Sama ada roh orang baik itu akan berada sama ada di telaga Zam-Zam ataupun di satu tempat yang nama dia Illiyin. Kalau yang jahat itu sama ada dia berada di telaga Barhut di Yaman, atau berada di Sijin, satu tempat. Jadi roh itu akan kekal, badan akan hancur, seluruh tubuh badan kita ni akan hancur, melainkan satu tulang saja yang tidak hancur, iaitu tulang yang bernama Ajbuz Zanab. Ajbuz Zanab ni satu tulang yang berada di bawah tulang sulbi kita, di bawah hujung gitu, hujung tulang sulbi. Saiz dia sebesar biji sawi. Nama dia Ajbuz Zanab. Dia tidak akan hancur sampai ke hari kiamat.
Maka di hari kiamat nanti kita akan tumbuh daripada ajbuz zanab itulah. Allah Ta'ala akan tiup sangkakala yang Allah Ta'ala akan suruh Israfil tiup sangkakala yang kedua, maka akan turun hujan dari langit. Hujan itu dikatakan dalam tempoh 40 hari. Bentuknya seperti air mani hujan itu. Maka dia akan mencurah ke atas bumi yang baru itu. Akan tumbuhlah manusia itu dan keluarlah daripada kubur. Tumbuh macam pokok tu. Daripada mana? Daripada ajbuz zanab tadi. Dan keluarlah manusia daripada kubur dalam keadaan hufatan, berkaki ayam, uratan, bertelanjang bogil, ghurla, dan tak sunat. Jadi Aisyah tanya, ya Rasulullah, tak malu kau tak sunat pada waktu tu? Tak pakai baju, orang tak tengok kau? Kata Rasulullah, waktu itu orang tak peduli nak tengok hak orang dah. Orang dah sibuk urusan masing-masing. Dunia ni betul lah, dunia jangan main-main, tuan-tuan. Terselak sikit, oh tengok tu orang. Jangan main selak-selak. Pasal itu ramai budak dia nak pergi tengok banjir tu, kan? Main banjir, bukan nak main air banjir tu, nak pergi tengok orang selak kain. Kadang-kadang setengah perempuan ni dia mahal nilai kain dia lagi daripada nilai maruah dia. Dia selak-selak tu sampai pada kain tu kalau kena air apa masalah. Tapi dia nak selak bagi kain tu tak kena air, dia selak habis nampak pohon apa semua. Itu yang nak tengok tu. Jadi tuan-tuan semua, pada waktu itu di berjalan keluar daripada kubur itu akan berjalan kepada mahsyar dalam keadaan tak berbaju, bogel dan sebagainya, dan berkaki ayam dan tak bersunat. Maka orang yang pertama yang akan diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut riwayat ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama yang dibogelkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namrus bogelkan Nabi Ibrahim ketika nak dicampakkan dalam api. Kerana Namrus kata, ini Nabi ni, dia percaya Nabi Ibrahim Nabi. Kalau tak bogelkan tuan-tuan semua, dia kata mungkin tak rasa api tu. Maka bagi dia nyalakan api tu 40 hari 40 malam. Api tu marak tak marak tu 40 hari 40 malam. Dah tu nak campak tuan-tuan semua, bogelkan pula lagi. Lepas tu besarnya api tuan-tuan semua, tak boleh campak begitu. Kena pakai manjanik. Manjanik ni tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan tengok dalam cerita perang lama, perang-perang orang putih tu, lastik besar tu, dia tarik, lepas, terlepas batu tu, bom. Dia tarik sini, bom, pergi ke sana. Itu nama dia manjanik. Panggil apa tak tahulah, lastik lah, lastik besar. Tak ada. Bahasa Arab nama dia manjanik. Maka diletakkan Nabi Ibrahim dalam tu, tarik, lepas, nak masuk dalam. Nak ceritanya api tu besar. Datanglah cicak dia tiup api bagi besar. Maka sejak daripada itulah syariat mensyariatkan bunuh cicak tu. Dapat pahala bunuh cicak. Padahal tuan-tuan semua apa sangatlah cicak boleh tiup, tapi kerana dia menolong di atas kejahatan. Jangan tolong tuan-tuan semua benda jahat walaupun sikit, walaupun sepatah kalimah pun jangan tolong benda jahat. Tengok cicak tuan-tuan, dia tiup. Cicak tiup boleh setakat mana? Itu kelebihan yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi walaupun dicampak dalam api itu, tuan-tuan semua, Allah Ta'ala kata, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api itu tak jadi panas. Itu tuan-tuan semua. Baik, roh nanti akan dimasukkan balik ke dalam badan itu setelah dibangkitkan. Baik. Kerana zat dan sifat Allah Ta'ala adalah qadim, tidak ada permulaan, dan baqa, tidak ada kesudahan. Dengan arti kata yang lain, kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada permulaan
dan tidak ada kesudahan, iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali menerima kebinasaan dan tidak juga menerima sebarang perubahan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang awal dan yang akhir. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan yang akhir dan yang zahir serta yang batin, dan dialah yang amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Jadi habis pembicaraan kita mengenai Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di belakang itu muka surat 110 adalah ringkasan daripada apa yang kita telah belajari sebelum ini. Dan insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan masuk pada fasal yang kedua, iaitu beriman kepada malaikat, beriman kepada malaikat, ya, insya-Allah. Jadi kalau panjang umur pasal kitab ni tebal lagi ni, agak-agak ni 20 tahun lagi kok kan, jadi wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan dan keberkatan yang kita dapat dalam kuliah kita pada malam ni, ya. Ampun dan maaf kalau ada salah dan silap, terkasar bahasa. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.